Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dan salam sejahtera anak didik cikgu semua. Sekarang kita dah masuk dalam tutorial yang ke-25 ya. Tutorial 25 ini bab 3, sistem politik tradisional. Dan konsep-konsep negara bangsa Eropah pun kita masukkan sekali di sini. Selain daripada politik tradisional, negara bangsa Eropah pun kita masuk. Dan untuk kita tambah lagi satu ya. Okey. Madinah kerajaan Madinah. Penubuhan kerajaan Madinah. Okey, tak apalah, nanti kita lihat sama-sama. Okey. Tak cantik lah ya tulisan cikgu. Kita tulis semula lah. Madinah. M-A-D. Okay. Kita dah belajar dulu perlembagaan Madinah. Dan kita nak bandingkan sekarang bagaimana di Eropah dengan Madinah tentang konsep negara bangsa. Sebelum cikgu teruskan untuk bab 3 ini, kita lihat semula kamus kita. Ya. Okey. Yang lepas cikgu tak ada sebutkan walaupun perlu diingat dalam bab 2 itu yang paling penting ialah konsep nasionalisme konsep nasionalisme dan umumnya cinta bangsa, cinta negara, tetapi berbeza konsep nasionalisme di negara kita dan di Eropah. Nanti kita akan lihat. Sambil itu untuk bab 2 jangan lupa pemimpin tempatan, tolong bezakan faktor pemangkin nasionalisme dan juga yang lebih awal faktor penentangan pemimpin tempatan seperti Dosaid, Marajalela, Rentak, Mat Saleh dan sebagainya. Selain daripada itu, lihat juga gerakan Islah ini sekurang-kurangnya walaupun soalan ini baru je keluar tetapi perlu diingat, penting juga untuk objektif. Konsep Melayu Raya jangan lupa, Indonesia Raya. Okey, itu saja. Dan nasionalisme di bab 3 ada kaitan dengan real politik. Nanti kita tengok konsep real politik tu bagaimana. Memang sangat berbeza dengan di negara-negara Asia. Konsep ini memang dipegang sepenuhnya di Eropah, khususnya Jerman dan Itali. Kemudian ada konsep negara, konsep bangsa, konsep kerajaan. Okey, saya harap anak-anak beri masa sedikit untuk melihat juga kamus ini. Boleh duduk di channel. Okey, kita teruskan tanpa buang masa. Tutorial kali ini memberi tumpuan kepada idea negara bangsa. Soalan yang pertama, bandingkan sistem politik tradisional orang Melayu dengan sistem politik hari ini. Berhati-hati, ada dua perkara di situ yang perlu dibezakan. Kita mula penandaan sekarang. Sistem politik Melayu tradisional berbeza kerana kemunculan kerajaan disebabkan adanya raja satu markah. Kesetiaan rakyat terhadap rajanya akan menentukan sempadan. Bermaksud lebih ramai rakyat yang setia kepada raja, maka sempadan satu-satu kerajaan itu akan lebih besar. Okey, kesetiaan rakyat. Okey, tak apa. Cikgu nak bermakar pada kesetiaan rakyat kesetiaan rakyat tadi Cici. Dan akan menentukan sempadan dapat lagi satu markah. Okey. Hari ini, sistem politik hari ini bergantung sokongan rakyat dalam pilihan raya. Okey, pilihan raya. Kemudian raja menjadi ketua negara. Raja masih ada yang Tuan Agong, tetapi menjadi ketua negara. Kalau dulu raja adalah ketua negara, ketua kerajaan, dan Perdana Menteri pula ialah ketua kerajaan. Andai katalah 4 markah untuk soalan ini, Okey, anak-anak dapat 6 Okey, ada raja,
Kemudian kesetiaan, sempadan, di situ dah 3, pilihan raya 4, 5 ketua negara, 6 kerajaan. So, okey. Jadi 6 maksimum anak-anak boleh dapat di sini. Okey. 4 garis katakanlah ya. Kalau isi 6 boleh sesuaikan. Boleh dapatkan isi-isi berkaitan dengan politik hari ini dalam bab 7 nanti. Ya, bab 7 nanti. Tak apa. Okey. Kemudian untuk soalan B, apakah perbezaan konsep negeri dalam politik tradisional orang Melayu dengan hari ini? Jelas ya soalan ini? Mari kita lihat apa bezanya. Dalam sistem politik tradisional orang Melayu, negeri bererti kawasan. Okey. Negeri itu adalah kawasan, satu markah untuk kawasan. Contohnya negeri Larut dan negeri Bernam, satu markah. Jadi hari ini Larut itu, Bernam itu daerah lah, ya. Sekarang dia daerah, tapi dulu dia dirujuk sebagai kawasan, atau negeri. Clear, jadi sekarang dia menjadi lebih kecil lagi. Dulu menjadi negeri, sekarang menjadi daerah. Dalam perjanjian antara sesebuah kerajaan Melayu dengan kuasa asing, kerajaan disebutkan sebagai negeri dengan segala jajahan takluknya. Cikgu nak bagi 2 di sini. Kita boleh beri markah kepada perjanjian. Bermaksud bila ada satu-satu perjanjian kerajaan Melayu dengan kuasa asing seperti Belanda, maka kerajaan itu disebut sebagai negeri dengan jajahan takluknya. Okey, jajahan takluknya, satu markah. Saya harap anak-anak faham. Maksudnya katakanlah kerajaan Melayu Perak buat perjanjian dengan Belanda. Jadi kerajaan itu disebutkan negeri, bukan negara Perak. Begitulah. Tapi kalau hari ini ada perjanjian Malaysia dengan Jepun, Malaysia itu dianggap sebagai negara. Saya harap anak-anak faham. Jadi apabila penjajah British campur tangan, British merujuk setiap kerajaan Melayu sebagai negeri. Hilang perkataan, contoh kerajaan Kelantan sudah jadi negeri Kelantan. Kerajaan Perak ketika zaman tradisional sudah disebut oleh pihak British sebagai negeri Perak. Harap faham. British juga telah menetapkan sempadan setiap kerajaan. Satu sempadan kalau dulu atas kesetiaan. Lebih ramai rakyat setia, lebih besar sempadan negara itu. Tapi British, kedatangan penjajah ini telah menetapkan sempadan itu tak boleh berubah-ubah. Contohnya sempadan negeri Johor, Pahang, sehingga hari ini kekal. Kemudiannya Malaysian Union dicadangkan oleh British. Konsep Union, satu markah. Ia bertujuan untuk membina sebuah negara bangsa yang moden. Negara bangsa yang moden. Okay. Tetapi ditentang oleh orang Melayu. Okey. Yang terakhir itu boleh juga nak beri markah atas mungkin huraian. Agaknya cukup cenderung untuk tidak beri. Sebab soalan ni nak membezakan konsep negeri. Okey, markahnya. Yang pertama, kawasan. Yang kedua, Larut. 3, perjanjian. 4, mana lagi 4? Jajahan takluk. 5, negeri. 6, sempadan. 7, Malaysian Union. 8, moden. Okey. Jadi tak banyak Tapi memang soalan susah sebegini jarang markahnya tinggi. Kadang-kadang hanya untuk soalan struktur saja. Walaupun ada 8 di sini, pilihlah mana-mana yang anak-anak. Jangan terlalu membebankan sehingga nanti kita rasa terlalu susah sejarah ini. Katakanlah 8 markah ini, katakanlah kita letakkan mungkin 4 juga. 4 markah
So maksimum masih boleh dapat 4 garis. Cikgu tulis semula, tak nampak pun 4 tu. Okey. Jelas? Okey, kita teruskan lagi. Ada soalan tak? Okey, di Eropah. Bagaimana keadaan di Eropah? Soalannya, bagaimanakah kaun Camilo Benzo di Cabo? Saya gunakan kaun Camilo, lagi senang ingat. Okey. Dan Bismarck, senang ingat, membentuk negara bangsa di Eropah. Ya. So, okey, untuk soalan ini, bolehlah cubalah tasmik, apal, pelan-pelan. Jangan terbeban. Ya. Bersedialah. Ya. Kaun Camilo membentuk negara Itali dengan mewujudkan kerjasama satu markah untuk kerjasama dengan Napoleon III bagi menentang Rusia. Itu Austria, bukan Australia. Austria di Eropah. Okey, 2 markah di situ. Bagaimana negara bangsa terbentuk? Pertama, buat kerjasama dengan Napoleon. Kita betulkanlah yang ni. Tutupnya salah ni. Okey, kita boleh tutup di Napoleon, kemudian menentang Austria. Melalui pengetahuan suara rakyat, itu lagi satu lagi cara yang digunakan. Dan beliau memperoleh majoriti untuk menyatukan Itali. Majoriti. Tengok ya, soalan bagaimana? Bagaimana ni selalunya cara. Kita boleh juga guna perkataan langkah. Okay. Cara yang pertama, mewujudkan kerjasama. Cara yang kedua, menentang Austria. Cara yang ketiga, penghutang suara. Begitu kita fahamkan soalan ni. Dan cara yang keempat, memperoleh majoriti. Okey, kita buka kurungan seterusnya. Apa lagi yang digunakan oleh Count Camilo? Okey, buka kurungan. Apabila Perancis mengundurkan tenteranya dari Rom, Count Camilo menyatukan pula Rom dan Itali dan membentuk negara bangsa Itali. Membentuk negara bangsa Itali ni tak boleh diberi kerana di soalan. Okey. Buka kurungan. Bismarck pula, kita beralih pada Bismarck, menyatukan Jerman menggunakan sistem kediktatoran. Okey. Bismarck telah membentuk negara Jerman dengan membangkitkan isu membenci kuasa asing. Benci. Ya. Okey, yang ini dua-dua. Bolehlah kita kata ini seperti bolehlah inferen tetapi dari sudut ini kita tanda secara analytical kan. Kedua-dua nasionalis Eropah tersebut mengamalkan realpolitik satu markah. Mereka ni rujuk dua-dua kan, Camilo dan Bismarck. Menggunakan apa saja cara untuk mencapai matlamat. Contohnya menggunakan kaedah kekerasan bersenjata dan ugutan. Berapa anak-anak boleh dapat? Katakanlah di sini 6 markah lah. Okey. 3 untuk Camilo, 3 untuk Bismarck. Okey. Agak-agak berapa boleh dapat? Yang pertama, kerjasama. Kedua, menentang Austria. Ketiga, majoriti. Keempat, menyatukan. Kelima, kediktatoran. Keenam, membenci. Ketujuh, realpolitik. Kelapan, matlamat. 9, kekerasan. 9 banyak tak ada masalah pun okey, sabar dan kuatkan semangat, insya-Allah boleh ingat tu, tak susah. Okey, yang lebih mudah soalan untuk D lah ya. Okey, D ini tentang kerajaan Madinah okey. Bagaimanakah pembentukan kerajaan Madinah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, teruskan. Pembentukan kerajaan Madinah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mementingkan penyatuan melalui prinsip Islam. Cuba tengok betul-betul. Ada 2 dekat situ Yang pertama penyatuan. Yang kedua prinsip Islam. Begitu. Baginda menyusun perlembagaan terlebih dahulu. Menyusun perlembagaan. Okey. Sebelum mengasaskan kerajaan. Ada 2 di situ. Itu cara kerajaan Madinah dibentuk. Memang sangat berbeza dengan cara Eropah
yang asasnya menggunakan real politik. Yang tadi tu real politik. Di sini lebih kepada prinsip Islam. Okey. Cikgu teruskan. Piagam Madinah telah menyatukan penduduk berbilang kaum, menyatukan satu contoh bolehlah diberi markah, iaitu orang Yahudi, Kristian dan Arab Yahudi. Dengan cara diplomasi, satu lagi boleh dapat kerajaan Madinah berjaya dibentuk. Amalan mesyuarah, satu markah untuk mesyuarah, dan pemuafakatan juga menjadi keutamaan. Sampai 3A-nya. Sehingga baginda berjaya membentuk kerajaan Islam. Katakanlah ni sampai 6 markah sekalipun, kita dah bersedia, insyaAllah. Okey. Markahnya boleh dapat penyatuan prinsip Islam, 2, 3 menyusun, 4 mengasaskan, 5 menyatukan, menyatukan penduduk, 6 Yahudi, 7 diplomasi, 8 mesyuarah. So 8 tinggi. Okey. Dan mungkin juga ini soalan kebat. Bersedialah dengan idea-idea sendiri, InsyaAllah. Okey. 6 garis-garis. So, lain-lain kita akan datang, sambung bab 4, Okey. Dan ini note kita, boleh juga anak-anak rujuk dalam bentuk nota. Tadi apa tadi? Beza politik tradisional dengan moden. Konsep ada kerajaan, ada raja, sempadan, kesetiaan. Begitu kan? Kalau moden, pilihan raya, ketua kerajaan, ketua negara, raja, ketua negara, perdana menteri, ketua kerajaan. Okey, kita semak seterusnya konsep negeri itu. Konsep negeri berubah-ubah. Okey, sebelum penjajahan, negeri bererti kawasan, iaitu seperti larut dan bernam. Okey, dan dalam perjanjian disebutkan kerajaan Melayu itu sebagai negeri dengan jajahan takluknya. Bila Barat datang, konsep berubah. Setiap kerajaan yang dulu disebut sebagai kerajaan Melayu Kelantan, kerajaan Melayu Kedah, sudah jadi negeri Kedah. Begitu. Sebab Barat datang, bukan kerajaan Kedah lagi, tetapi sudah menjadi negeri Kedah. Dan sempadan bukan kerana kesetiaan, tetapi sudah ditetapkan oleh pihak British sendiri, iaitu sempadan geografi. Okey, lain-lain idea berikutnya, satu masa ingin dibentuk satu union, kesatuan. Maknanya kesatuan ni tidak ada negeri-negeri lagi, Okey, begitulah. Dan seterusnya untuk Count Camillo Benzo Ricavo dan juga Bismarck, antara konsep yang mesti cikgu sarankan untuk ingat ialah konsep apa tadi, majority, suara rakyat dalam menyatukan Itali. Ada juga pasal menyatukan Rom dengan Itali, lebih peristiwa, sementara Jerman kedoktoran benci kuasa asing. Okey. Dan cikgu ada detailkan lagi dalam latihan tadi, tolong lihatlah, boleh juga anak-anak lihat nota pintas, ada, minta maaf, bukan ini. Okey, tak apalah, boleh lihat di channel. Kemudian kerajaan Madinah, prinsip Islam, penyatuan. Sebenarnya untuk soalan tutorial tadi lebih detail, jadi anak-anak bolehlah lihat, jika kurang faham. Okey, susun dulu perlembagaan, barulah Nabi mengasaskan kerajaan. Buat perlembagaan dulu, buat persiapan dulu. Okey, menyatukan semua penduduk berbilang kaum. Macam negara kita, Yahudi, Kristian, Arab, kita ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban.
Okey, apa-apa lagi yang lain, kita lihat cara diplomasi, mesyuarah, muafakat, ya, bekerjasama, tolak ansur. Sedangkan di Eropah mengamalkan realpolitik memang sangat berbeza, ya, di mana orang Eropah yang penting matlamat tercapai, apa cara sekalipun mereka akan gunakan kekerasan, ugutan, perang, membunuh. Itu bezanya. Islam tak boleh. Dalam Islam yang penting ialah diplomasi, mesyuarah dan bermuafakat. Ada bezanya, ya. Mungkin ada soalan minta membezakan, ya, bersedialah, ya. Okey, apa benda tu? Beza apa? Eropah dan juga Madinah Islam, ya. Untuk soalan kebat, mana tahu bolehlah bersedia lebih awal. Okey, mana tahu kan. Dan okey, Islam. Itu saja. Selesai tutorial kali ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua yang terus sabar bersama tutorial cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.